ni kan, you all lah ada yang bawah ni kan, biasanya saya kecilkan lah yang bawah ni. Okay, bagi besar nampak kawasan sini Ni just error log dia ni akan keluar kat sini kalau kita run simulation, kalau ada result apa-apa notification dia keluar kat sini lah. So ni blank kita dapat satu blank workspace. Satu workspace kosong semua okey. Ada keluar macam ni yang mana yang dah install ada kan? Okey, boleh So jadi apa yang kita nak buat, saya dah share juga, saya dah postkan dalam classroom job sheet, ada 4 job sheet. Job sheet ni maksudnya kertas kerja praktikal lah, kertas kerja praktikal untuk buat practical lab kita tak panggil dia sebagai eksperimen lah. So kita bukannya nak kaji macam sains macam tu kita lebih kepada practical punya lab kita namakan dia, kita tak namakan sebagai eksperimen. Nak kaji hipotesis tu ini apa, tak ada. Okay, standard namanya adalah job sheet untuk mewakili practical lab. Okay, so kita ada 4. So setiap satu lab ni kita akan buat inilah masa dah diberi kat sini 4 jam satu lab ni. So kalau 4 jam maksudnya lab 1 ni boleh habis dalam minggu ni lah. And then kalau buat laju saya jangkakan tak ada masalah ni, you all boleh buat anytime bila-bila Ni pun sebenarnya mungkin boleh selesai awal lah tak ada masalah Okay. So jadi kat sini nanti kena tulis nama. Oleh kerana you all secara online je buat benda ni, so saya bagi kebenaran lah, you all just tak payah print lah benda ni job sheet ni tak payah print, tak apa, just tulis nama kat sini boleh edit kan, semuanya boleh edit sekarang ni. Contohnya kalau nak edit ni, kita dah boleh edit kat sini kan, ambil yang ni kan, warna purple ni kan, fill and sign ni fill and sign, so you all boleh ambil yang text ni lah, A, B ni kan, text, just tulislah nama sini. Contoh letaklah nama siapa sini, Ahmad Mirzal. Okay, boleh tukarlah colour, nak colour apa colour biru kan. Okay, contohlah. So you all boleh lah edit, tak masalah. Kalau edit balik yang ni, kalau dah save pun kita masih boleh edit balik yang ni, delete lah. Okay, so just guna soft copy je lah, tak ada masalah. Nanti hantar pun melalui Google Classroom, hantar secara soft copy. Okay. Kemudian sekejap saya tengok dulu di bahagian. Ada beberapa bahagian dalam job sheet, saya terangkan dulu benda ni. Apa yang kita nak buat adalah kita nak buat adalah kita nak tengok macam mana nak gunakan software multisim ni untuk construct lita and then buat measurement lah, buat pengukuran menggunakan equipment tertentu untuk dapatkan bacaan voltage dan current lah. Dan kita nak buktikan bahawa measurement kita ni adalah result yang kita dapat daripada practical session kita ni adalah sama dengan theoretical yang kita belajar. Okay? So itu tujuan utama kita buat lab keempat-empat lab ni. Yang membezakan antara setiap satu lab adalah lita yang berlainan lah, ataupun chapter yang berlainan Okay. So untuk yang lita, untuk job sheet 1 ni, job sheet number 1 ni, JS 1.0 ni, job sheet 1 lah. Okay. So yang ini kita nak fokus kepada circuit theory bahagian series parallel and series parallel circuit. Yang ni kita nak tengok kita nak buktikan bagaimana dia punya R total ke I total, V total ke macam tu lah yang kita nak tengok Okay, so apa tujuan? Objektif yang untuk lab ni adalah to investigate series parallel circuit relationship, to analyze series parallel, VDR, CDR and Kirchhoff law. Yang ni kita nak apply lah benda ni kita nak apply dalam kita punya circuit. So and then to verify measurement verify measurement, so kita nak compare lah dengan antara yang simulation dengan practical dengan theoretical. Kalau sebenarnya kalau you all ada dekat college, kita akan masuk lab lah benda ni. You all akan gunakan physical punya tools dan juga komponen disebabkan online PKP ni kita terpaksa lah kita gunakan secara online, secara macam ni je lah Okay. Baik, simulation je kita guna. So apa equipment yang akan kita gunakan? Multimeter
Kalau ikutkan you all kena ada lah multimeter. Belum ada lagi kan? Ke dah ada beli dah? Ada beli tak multimeter? Multimeter ni adalah meter untuk ukur voltage, current, resistance, capacitance, ada sekalian ni multimeternya lah. Contoh banyak jenis lah multimeter ni. Kita ada yang analog dan digital. Sebenarnya macam mana nak guna multimeter ni untuk electrical dan electronic circuit. So sebenarnya yang ni sebenarnya you all ada satu subjek lain lagi. Satu subjek lain yang akan belajar lebih detail macam mana nak gunakan equipment ni. Dalam subjek electric circuit kita tak ajar secara detail sebabnya sepatutnya subjek tu yang cover. Okey. Dan sepatutnya subjek tu yang di offer pada semester 1. Sepatutnya subjek tu. Nama subjek tu adalah Electronic Workshop Practice. Okay, Electronic Workshop Practice ataupun short formnya adalah EWP. Belum ambil lagi SEM ni kan? Betul tak? Belum lagi kan? Okay, so EWP ni sepatutnya SEM 1 kena ambil, barulah ambil EC ataupun dia serentak dua tu, SEM sama-sama SEM 1, tak silap saya. Tapi disebabkan EWP, subjek EWP tu banyak hands on, dia tak ada final exam, dia banyak hands on. So tak sesuai nak offer secara online, secara waktu PKP ni. Okay, so that's why kita dahulukan subjek electric circuit dulu, kemudian subjek EWP ni nanti kemudian. Okay, so kalau EWP tu memang banyaklah hands on, kamu kena setiap hari bawa tools, bawa toolbox, masuk lab. Last kali kena buat wiring wiring macam wiring kat rumah tu, itu pun ada bengkel wiring. So ada belajar juga itu adalah EWP. So jadi macam mana cara nak gunakan alatan semua ni ada belajar dalam subjek tu lah. Okay, so walau bagaimanapun, oleh kerana dalam subjek electric circuit ni dah ada penggunaan multimeter ni, saya tak nak saya kena cerita lah sikit-sikit cara nak guna multimeter macam mana kan, sikit-sikit je lah. Disebabkan apa ni, saya tak perlu cerita detail sebabnya dia ada perbezaan lah. Ni yang multimeter yang sebenar yang kita ada. You all akan belilah, biasa student pakai yang budget punya harga lah yang macam kuning ni ke merah ni okey lagi lah, boleh lagi lah, affordable lagi lah, mampu milik. Kalau yang warna kuning, warna orange ni mahal ni mungkin makan harga dekat 1,000 kot kalau ni mahal. Okay. Yang hijau macam ni okey lah, tak mahal. Ni biasa student beli lah, yang ni RM55 ni biasa majoriti pakai yang ni. Okay. Cuma ketepatan dia tu nak kata adalah certain case tu dia kalau current kecil sangat dia dah tak boleh nak detect sangat. Okay, yang kebanyakannya kita pakai yang digital lah, yang digital yang nombor macam ni kan. Kalau yang ni analog ini jenis analog yang ada jarum ni. Okay. So kalau dalam simulation, kalau dalam lab ni kita nak pakai menggunakan software multisim. Kita nak buat lita semua ni secara online kan. Okay, kita tak buat secara fizikal benda tu. So tak ada equipment yang sebenar. So kita akan guna software multisim. Bila menggunakan software multisim, so kalau dalam multisim, dia punya multimeter dia adalah kat sini. Nampak saya punya cursor ni kan? Saya punya cursor ni kan? Okay. Kamu letak cursor dekat kanan sekali ni, kat sini nampak dia tunjukkan multimeter. Semua sama tak? Keluar macam ni? Sama Saya tunjuk nampak tak? Sama. Okay, so klik yang ni multimeter. So letak dekat sini. Okay, this is our multimeter lah. XMM ni stand for multimeter lah. So dia punya rupa dia simple je, dia tak macam dalam gambar tadi lah. Dalam gambar tadi, so dia just ada plus minus. Kalau kita double click, ni je, maksudnya ni kita nak pilih, kita nak measure apa. A stand for ampere, current lah. V adalah voltage, kita nak measure voltage. Ohm adalah nak measure resistance. dB ni untuk measure, saya tak pernah gunalah dB, tak sure juga lah, mungkin noise ke apa Okay, so yang ni lah antara tiga ni je kita measure. Yang lain ni, kalau multimeter ni memang dia tak payah besarkan tak apa. Okay, so yang ni hanya DC saja. Okay.
Ni set ni apa ni, tak payah kacau lah, tak payah kacau. So jadi simple macam ni je. Okay, simple macam ni je, berbanding dengan kalau yang sebenar. Yang sebenar ni kita banyak yang kita kena tengok betul-betul lah, kita punya depend pada jenis multimeter yang kita gunakan. Kalau jenis yang ni dia ada dia punya setting dia, kita nak pakai mana satu ni, jenis-jenis nak pakai voltage, nak ukur voltage ke. Kalau nak ukur voltage nampak sini kan, kita kena pilih, kita kena pusing kita punya selector ni kita boleh pusing ni benda ni, dia punya selector ni kepada voltage lah, warna kuning ni. Voltage pula ada AC ke DC kan, yang ni AC, ada semacam sine wave kan. Kalau DC mana saya pun tak nampak ni. Ni current, ni untuk ukur resistance, DC ke atas, voltage DC ke atas ni, and then ni range dia pula, dia boleh pergi maksimum berapa. So kita kena tengok yang mana yang sesuai lah berdasarkan kita punya data. Ini kalau kita nak pakai yang real punya, jadi kita kena consider beberapa setting lah, kita kena consider berbanding dengan dalam simulation software tadi. Ni kalau yang jenis mana array ni, ni pun nak ukur voltage DC kita set kat sini, nak ukur voltage AC sini. Ini nak ukur voltage AC yang kecil, millivolt, range-nya kat sini. Okay, ni resistance, ni nak ukur capacitance. Ni dia bagus kalau dia ada capacitance sekali dia ukur. Ni current DC, current AC. Okay, so yang ni setting dia yang kita kena tahu. Ini kalau pada physical punya multimeter. Kalau multimeter dalam multisim, software ni senang je. Letak sini, ini je. Okay, antara tiga ni ada A, B, O. Okay, boleh Boleh jelas Jelas? So kita kena tahu kita nak measure apa. And then tahu yang kedua, multimeter ni lepas dah tahu nak measure apa, contoh nak measure sekarang ni nak measure voltage tu, kita klik voltage lah. Kemudian kita fahamkan pula, contoh kat sini, ni circuit yang dibagi. Okay, dibagi circuit V1, 12 volt, R1, R2 dan R3. So series ke parallel connection ni, R1, R2, R3 ni? Series ke parallel kelas? Series kan? Okay, bagus. So jadi contoh yang breadboard ni nanti saya cerita sekejap lagi. Breadboard, sebab kita tak pakai breadboard ni. Kalau dalam lab yang sebenar nanti komponen tu memang kamu kena cucuk-cucuk kat sini lah. Komponen diberi secara fizikal punya komponen yang sebenar. Resistor semua tu kena sambungkan kat sini lah. Tapi kalau dalam multisim kita just lukis je kat sini. Kita lukis biji sama macam lita ni lah, kita lukis macam ni. Okay. So jadi saya tak cerita lah pasal breadboard ni. Nanti bila masuk sem depan nanti you all ambil subjek EWP tu, nanti you all akan belajar lah guna breadboard, multimeter, guna power supply dan macam-macam lagi. Okay, so yang ni contohnya, ni lita dia bagi series punya circuit. Dia suruh construct circuit as in figure 1 onto breadboard. Sekarang ni kita tak pakai breadboard, kita just construct pada multisim dia. Okay. Resistor follow macam ni, kemudian before connecting the supply, measure the total resistance. Okay, ni task pertama dia suruh buat, iaitu dia suruh measure, perkataan measure total resistance, RT. So jadi lita ni kita boleh bina lah dalam circuit tu, and then nak measure resistance. So bila nak measure resistance R total, maka kita kena setting multimeter ni kepada ohm lah. Jadi kita tahu kita nak ukur apa sekarang, so kita setkan dia pada mode tu lah. And then yang kedua, itu yang pertama, kita kena tahu dulu apa yang kita nak measure, apa dulu. And then yang kedua, how to measure. So how to measure the R total. So R total, how to measure, kita kena tahu konsep macam yang dalam teori kita belajar lah. So konsepnya kalau R total adalah kita kena ukur dari mana ke mana, itu yang kena tahu. So contoh dalam kes ni, okay, let's say lah kita buat secara theoretical dulu Okay, secara theoretical, berapakah total resistance tiga-tiga lita ni? Tiga-tiga komponen ni, kalau kita combinekan, jadi berapa? Kelas? Berapakah nilai RT? Macam mana cari RT dalam lita ni?
Okay, betul. Betul. So, jadi berapa jawapannya? Hmm. Sir. Berapa? Dapat 1360. 1360. Okey, jap. Saya kena balas WhatsApp jap. Okey. So 1360 kan? So itu secara teori sebabnya kita dah tambahkan. So kita nak buktikan lah dalam praktikal kita iaitu dalam multisim ni kita sepatutnya dapat jawapan yang sama. So macam mana kita nak measure? So kita kena tahu kalau secara teori bila kita combine ketiga-tiga ni iaitu secara series kita combinekan R1 plus R2 plus R3. So dia jadilah R total. Bermaksud dia hanya menjadi satu single resistor saja. Itu R total kita namakan dia. So cara nak ukur R total ni adalah kita kena ukur dari hujung sini ke bawah ke hujung sini lah. Sebab kita dah combine tiga-tiga ni so dia akan membentuk dia akan membentuk satu je resistor kan. So kita kena cara kita ukur tu adalah dari hujung ke hujung dari hujung sini ke hujung sini macam tu. Okay, mungkin ada yang tak nampak lagi ni. Sekejap saya kena onkan saya punya pen. Sebelum kita buat litar tu, nanti Pak Iwal buat litar tu, saya tengok okay, so kalau kita ada satu litar macam tadi. Satu, dua, tiga, sini. Okay. So sini R1, R2. Dia mula dah tak okey. Okay. R1, R2, R3. Okay, so sebenarnya kalau kita combinekan dia, kita akan jadi bila kita combinekan, so dia hanya akan jadi satu resistor sajalah. Akan menjadi satu resistor bila kita dah combinekan dia. So ini adalah R total kita. R total yang mana sama dengan R1 plus R2. Sorry pen ni. Saya kena tukar dia punya mata ni sebenarnya. R3 ni tambah. Okay, so jadi R total ni kalau kita nak ukur di dalam multisim, maka multisim kita punya multimeter dalam multisim tu kita mestilah ni plus. Itu saya letak dekat so R total ni adalah kalau kita nak ukur sebenarnya kat sini, so dekat litar yang asal lah. Dan kita ada tadi plus and minus kan. Kita ada plus, minus So nanti kita select volt kita select ohm lah.
waveform. So nanti sini wire nanti kita sambungkan satunya ke sini. Kita kena sambung ke sini. Satu lagi kita kena sambungkan dekat sini lah. Sebab apa? Kena buat measurement macam ni. Sebabnya dia adalah mewakili ketiga-tiga resistor lah. Kita dah combine ni tiga-tiga resistor. R1, R2, R3. So kita kena ukur dari hujung ke hujung sekali resistor. Itu adalah kaedah. That's why saya beritahu tadi, nak gunakan multimeter kita kena tahu dulu what to measure, apa yang kita nak measure. Nak measure apa. And then yang kedua, kita kena tahu how to measure lah. What ni maksudnya kita kena select lah, yang ni select apa ni. Kemudian how ni, apa maksudnya? How ni adalah cara kita buat sambungan ni. Cara sambungan kita ni macam mana. Okay, so itu ni contoh cara nak gunakan multimeter, kena jelas. Kalau voltage, cara measure macam mana, current, cara measure-nya macam mana. Okay, itu yang kena tahu. Okay, back to the job sheet ni. Okay. Jadi, so nanti cuma kena ingat untuk sebab dia bagi tahu kat sini kan number 2 ni kena ingat sikit, before connecting to supply, measure the total resistance RT of circuit and enter the value in table 1. Table 1 ni dekat mana? Pergi tengok scroll lah dekat bahagian result sini lah. Ni, this is table 1. So result kita tulis kat sini. Okay, calculation, measurement, simulation. Okay, so sekarang ni kita tak ada measurement ni. Yang ni you all boleh dash dia ni. Dash, kita tak buat yang ni. Kita hanya buat calculation dan simulation sahaja. Boleh kelas? Faham Kita buat adalah calculation you all kena buat. Okay, nak tunjuk ke mana calculation ni? Muat tak kat sini? Kalau ada boleh muat tak kat sini? Cuba dulu kalau boleh muat dalam kotak ni, cuba buatlah dalam kotak ni. Kalau tak muat, you all bolehlah tulis ke sini tulis kat sini ke, cara nak buat tu sama ada you all edit yang saya tunjukkan tadi ke sini, type ke sini, ataupun saya rasa ada kaedah lain boleh paste masuk gambar dalam ni. Cuba explore Contoh you all tulis dia punya pengiraan tu. Pengiraan ni kan calculation macam mana dapatkan RT, iaitu RT sama dengan R1 plus R2 plus R3, handwriting tulis tangan, kemudian nanti ambil gambar, boleh paste masuk ke sini. Saya rasa ada caranya, boleh combine sini. Cuma saya tak sure macam mana. Kalau susah sangat, you all print je. Print job sheet ni and then tulis tangan je semua. Boleh juga macam tu. Okay, so yang bahagian calculation ni maksudnya teori lah. Teori, so, tunjukkan dia punya calculation and then jawapan dia masuk ke sini. Measurement ni tak payah, buat dash je. Sebab kita tak ada di KKTM sekarang ni. Okay, simulation. Result simulation kena tunjukkan result dia berapa based on bacaan multimeter tadi, tunjukkan ke sini. Okay, so attach simulation result, yang ni maksudnya kena print screen lah benda ni. Lita ni dah dibuat, nanti print screen. Tapi saya tak tunjukkan lagi ni cara nak buat lita ni kan. Okay, so nanti print screen. Okay, nanti masukkan ke situ. Okay, itu gambaran awal . Okay. Kemudian bagi sini nombor 2 ni, before connecting to supply, measure dulu. Dia suruh jangan sambungkan dulu yang ni. Power supply ni walaupun dalam lita ni dia dah lukis bersambung dia punya power supply dengan resistor ni, tetapi untuk buat measurement total resistance kita mestilah disconnect first. Kita mesti disconnect this one. So maksudnya kita kena putuskan dulu kat sini. Masa nak measure ni. Okay, kita tak boleh dapatkan bacaan RT kalau lita ni tengah hidup. Kita tak boleh dapat. Ni sekarang ni lita ni tengah hidup ni, current mengalir macam ni. Current tengah mengalir. So bila current mengalir, kalau kita ukur resistance, kita tak akan dapat bacaan yang sama macam teori. Sebabnya current tengah mengalir. Bila current tengah mengalir, current akan lalu ikut sini sekali, current akan keluar sini. So dia akan kacau bacaan total resistance ni. So tips dia adalah kita mesti putuskan dulu sini. Okay, buang dulu lah wire ni. So kemudian barulah sambungkan multimeter macam ni, baru baca. Itu tips dia. Itu step number 2. Ini khas untuk measurement resistance. Okay, measurement resistance.
Kena ingat, measurement resistor dalam data mestilah dibuat ketika power off. Okay? Measurement resistor dalam data mesti dibuat dalam keadaan power off. Kena offkan dulu supply tu. Baru kita boleh measure dia punya resistance. Kalau tak betul. Okay, sama juga yang dalam practical, masa sesi lab, kalau masuk dalam lab secara practical, hands on pun macam tu juga. Kita tak boleh measure resistance kalau data tu tengah on. Okay. Baik. So setting, kemudian barulah bila dah measure resistance, barulah sambungkan supply semula and then apply DC voltage to the circuit and run the experiment, measure voltage drop VRX at R1, R2, R3, record. Kemudian dia suruh measure voltage pula. Voltage at R1, R2, R3. Ini kita kena tahu cara nak measure voltage pula. So ada perbezaan antara nak measure current, voltage dan juga resistance. Ni resistance cara nak measure dia. Kalau nak measure voltage macam mana? Voltage pula kalau kita nak measure, kita mesti tahu cara measure voltage adalah how to measure voltage using multimeter. So caranya adalah kita mesti measure secara parallel. Okay? Parallel. Multimeter must be parallel with the component. Okay? Senang, bahasa simple saya tulis. Multimeter tu mestilah kita kena letak secara connection dia secara parallel. Ni penting ni. Parallel. Parallel with the component. So macam mana? Contoh kalau kita nak measure ni R1 R1 tadi. Saya menggunakan mouse ini. Okay, so R1. So kalau kita ada multimeter, kita nak ukur voltage VRX tadi diberitahu kan. VRX tu maksudnya voltage dekat resistor. Setiap resistor lah maksudnya. So kita ada sini. Okay, so sini kita pilih what to measure now is voltage. And then how to measure. How to measure adalah kita kena sambungkan dia adalah secara parallel. Connection dia adalah secara parallel. Parallel ni maksudnya macam ni lah kita measure dia. Kita nampak connection antara multimeter ni dengan resistor ni adalah parallel. Betul tak? Nampak? This is parallel. Okay? So kita dapatlah this is VR1. Kita akan dapatlah VR1 ketika ni. Okay? Ini adalah measurement untuk voltage. And then how to measure current pula. Saya terus tulis how to measure current pula. Okay. How to measure current. Current kalau kita nak measure, kita mestilah measure secara apa? Cuba tahu. Okay. Multimeter must be in series with the component. Kalau nak ukur current, kita mesti secara series. Kena ingat beza dua ni. Series. Series pula. Maksudnya apa? Kalau kita nak ukur current, kita mesti contohnya, kalau kita nak ukur, ni kita ada satu resistor R1. So, kita nak ukur current ke sini. Dan kita namakanlah, sini adalah I1. Kita namakan this is I1. So, kita nak ukur I1 macam mana? Caranya kita mesti letakkan multimeter kita ni secara series. So, series macam mana? Bukan macam ni lah. So, series adalah kita kena letakkan contoh ke sini, okay, this is multimeter.
So sini kita select current, jenis current, plus, minus. So connection dia series adalah, kalau ni R1, series ni adalah imaging. Kalau series, resistor secara series, macam ni kan, resistor satu lagi kan, betul tak? Betul kelas? Kalau series, ni series kan, R1, R2 kan, betul? Betul tak kelas? Hello, betul tak? Betul. So sekarang ni macam mana kita nak letakkan multimeter ni secara series? Saya tunjuk contoh R1, R2 series. So kalau multimeter ni nak jadikan dia series dengan R1, maka kita kena sambungkan macam ni. Sini. Barulah dia pergi ke next circuit kita lah. Barulah pergi ke next circuit kalau ada R2, R3 apa kat sini. So ini adalah okay, ni adalah connection secara series. Barulah kita dapat I1. So current memang macam ni cara measurement dia. Kalau voltage dan juga resistance, dia adalah secara parallel. Parallel. How to measure voltage and ni kita boleh tulis dah juga sini. Measure resistance and measure voltage and resistance lah. Okay, kita bukannya measure resistor, jangan salah anggap. Kita measure resistance, rintangan. Kita tak measure resistor. Resistor tu adalah komponen. Resistance tu halangan. Halangan tu kita nak. Okay. So nampak beza antara tiga-tiga ni. Okay. Voltage dan resistance kita ukur secara parallel, cara sambungan multimeter. Kalau current kita measure secara series. And then yang special satu lagi yang resistant tadi, kalau kita nak measure kita mesti off kan supply dulu. Okay. Kalau voltage dan current jangan off pula supply. Kalau off supply kosong lah pula dapat. Nak measure voltage mesti kena sambung lah dia punya power supply. Okay, ini asasnya Boleh kelas? Jelas ini? Jelas? Jelas. So jelas, nanti you all akan datanglah lita macam mana sekalipun you all boleh measure lah. Datang lita series ke ataupun lita kedua parallel ni adalah lita parallel kan. So boleh measure lah. Datang pula lita yang ketiga, series and parallel, dia combine. Boleh faham konsep yang saya ajar tadi, cara measurement resistance, voltage dan juga current, you all boleh apply pada mana-mana lita sekalipun. Okay. Itu untuk task A. Task A, measurement, practical measurement lah, simulation. Task B, calculation. Calculation, you all baca arahan ni. Calculate setiap satu apa semua, bla 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 bla, nanti buat dalam table 1, isi jawapan dalam table 1, table 2, table 3. Pengiraan tu nanti attach lah. Kalau susah nak combine ke sini, you all tengoklah, fikirkan macam mana nak combine dengan job sheet report ni, report. Okay. Simulation ni simulation lah sebenarnya kita buat lah. Okay. So yang sebenarnya asalnya kalau dalam lab, task A ni adalah practical, buat betul-betul pada breadboard. Okay. So kiranya task A ni tak ada lah sebenarnya, kita hanya buat B dan C simulation, tapi masih lagi menggunakan lita tu lah, lita tu. Okay. So jadi jawapan hanya kat sini dalam table ni hanya bahagian calculation dan simulation dan error ni lah yang ada. Yang ni kamu boleh tanda dash je, tak ada. Measurement ni practical. Ni pun sama juga dash nya. Okay. Ada soalan untuk penerangan job sheet ni? Ada apa-apa soalan untuk yang sebelum saya tunjukkan cara nak buat dalam multisim? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Yang bahagian arahan ni boleh boleh jelas mungkin kena go through dulu kan, barulah boleh faham. Okay, nanti ada bila dah buat siap semua tu, nanti ada bahagian discussion, you all kena jawab lah. Kena bagi discussion kat sini, discuss kamu punya result tu, bla 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 apa dia ni. So jawablah cari maklumat. So setiap group biasanya berbeza lah, no absolute answer lah. Okay, no absolute answer yes or no, tak ada lah ke sini. Okay, maybe different
different answer, can be different answer between groups. Okay, antara banyak-banyak group, so depend you all faham macam mana, so ulaslah, buat ulasan kat sini. Okay, so daripada situ lah saya tengoklah kefahaman you all lah. Okay, discussion and then conclusion, summary kan balik apa yang you all faham. Conclusion ni biasa student lemah sikit, dia pergi copy je ke atas sekali. So sebenarnya conclusion ni you all kena buat secara padat lah, secara ringkas dan padat. Sebenarnya you all belajar apa? Contohnya untuk lita series parallel dan juga series parallel tadi mungkin boleh highlight cara measurement menggunakan multimeter tu macam mana, macam yang saya highlight tadi. Itu salah satu conclusion ya. And then conclusion kedua mungkin boleh buat apakah summary comparison antara calculation theory dengan simulation result. So apa kamu boleh conclude ke situ, summary kan. We found out that the percentage of error is very small, meaning that theoretical calculation is proved by simulation result. Itu salah satu contoh lah. Okay, boleh kelas? Kita tengok based on result yang dapat lah. Okay, ada apa soalan untuk job sheet ni? Untuk penerangan dia. Ada soalan? Tak ada lagi tu buat sekarang. Okay. Sir, Ya, boleh. Sudah. calculation tu nak buat dalam kertas ke macam mana? Kalau panjang saya nampak tak muat kat sini kan. Saya nampak macam tak muat lah. Nampak gaya nak kena buat kertas lain, nanti attach lah. So cara nak attach, nak masuk balik kat sini, sebab saya kena bagi yang PDF ni, sebab peraturannya memang kena ada yang bertanda tangan penyelaras ni, lecturer penyelaras ni kena ada. Haji Abdul Azim ni, saya memang kena bagi ni, saya tak boleh bagi yang Word punya soft copy ya. Walaupun student minta yang tu, nak soft copy Microsoft Word lah, senang nak edit kan. Tak boleh sebabnya kena bagi yang ada bertanda tangan. Ini syarat dia lah. Oh, yang ni adalah yang dah di-approve lah. So you all kena pandai nak attach macam mana. Cubalah cari cara nak attach macam mana. Ataupun print je, nanti ambil gambar kemudian. Itu je lah caranya. Boleh? Pengiraan tu boleh. Kena tunjuk jalan kira. Tulis dalam? No, kena tunjuk jalan kira. Yang kena tunjuk. Yes. Terus buat dalam kertas. Boleh juga kalau buat ke kertas lain, jalan kerja tu, lepas tu nanti ambil gambar, convert pada PDF, nanti combine dengan PDF ni. Kan ada kan yang software ataupun website yang dia buat cara macam mana nak combine PDF kan. Jadi akan nampak lah combination of job sheet ni. Boleh juga macam tu. Maksudnya duduk belakang lah selepas page ni lah. Ataupun kalau worst case susah sangat, yang ni you all isi, buat je ke yang mana yang berisi kat sini, terus isi kat sini lah Jangan buat table lain dalam attachment lain pula, jadi menyusahkan saya pula You all buat je yang ni, yang mana yang berisi kat sini isi. Yang mana yang tak muat, yang gambar nak attach ni, yang tu buat dekat kertas lain, convert pada PDF, jadikan dia file lain lah. So nanti bila you all submit, nanti ada dua file lah. Satunya file job sheet ni, yang ada jawapan apa kat sini, ada conclusion, discussion kat sini, ni table ni kat sini lah sini. Ni sini ni kat sini lah isi sini kan boleh edit tadi kan saya tunjukkan Okay. Kemudian yang jalan kerja dengan gambar, attachment gambar tadi, attach pada file lain, tukar pada PDF, yang tu jadi file lain lah. So ada dua file lah jadinya. Yang ni pun hantar, yang tu pun hantar. Boleh juga. Tak perlu nak combine PDF boleh panggil merge PDF tu, tak perlu. Boleh buat macam tu. So ada dua file lah untuk setiap group penhantar. Boleh Okay, itu saya secara yang paling mudah lah. Okay.
So kita move ke cara penggunaan multi-sim. Ada yang dah lukis ke dalam ni? Ada dah siap? Mungkin ada yang dah advance. Belum? Belum buat lagi Okay, so Belum. multi-sim. Saya punya ni mungkin ada beza sikit dengan you all. Saya punya version 14.1 saya punya ni. 14.1, you all 14.2. Beza 0.1 dia beza. Ini pun tahun bila lagi ni, lama ni. Saya cuba cari yang baru pun macam tak ada dah. Okay, sekejap saya tengok saya punya ni ada yang latest ke? Oh, tak ada. Betul. Saya punya 14.1, saya punya pun nak kena upgrade 14.2 pula. Okay, so ni adalah blank space ni adalah kawasan di mana kita nak lukis lah kita punya data. So kalau scroll macam ni lah dia akan jadi kedudukan dia lah, dia scroll ke mana. Kalau nak zoom macam mana, tekan control dekat keyboard, kena ada mouse senang jangan tak ada mouse, susah nanti. So tekan control kat keyboard ni nak zoom. Control kat keyboard jangan lepas. Kemudian mouse ni kan kita boleh scroll. Okay, jap. Oh sorry, bukan. Yang tadi nak zoom. Ni kalau kita scroll pakai mouse, so kita zoom in, zoom out lah ini. Itu software satu lagi. Okay, so itu fungsi untuk zoom. Kemudian ni kawasan kosong ni adalah kawasan kita nak bina kita punya data lah, kita nak construct data kita. So caranya adalah sebenarnya ni mula-mula buka ni memang dia dah bagi satu file kosong lah, kita belum save lagi yang design one kan, nama design one ni ada star kat sini, maksudnya belum save lah. So kalau you all nak save dulu tak apa, bagi nama Ctrl S, save kan. Ataupun pergi ke file, sebelum kita buat kerja kita save dulu file, save as lah. Save as, kat mana nak save lah. Create lah satu folder dalam kamu punya My Documents ke kan. Dalam dokumen. Okay, dalam dokumen contohnya My Documents. Kalau saya ada satu file saya lah. Saya dah create ke sini. My Documents, klik ambil down ni saya ada file multi-sim saya, semua file saya kat sini, file multi-sim saya dah save. Kat sini saya save semua. So bagi nama lah bagi nama contoh isi job sheet 1 task mana? Task data yang pertama kan? Task 1 contohnya okay, itu nama, letak nama yang sesuai lah, senang nak ingat. Jangan letak nama entah apa-apa, nanti lepas ni pening mana satu file. Okay, so nanti save lah. So tekan save, dia akan save lah. Saya tak nak save. Okay, boleh So itu cara untuk save dulu. Kemudian kita nak buat data pula Sekarang ni kita nak construct data series dulu ni. Series. So data kita terdiri pada voltage, DC voltage, R1, R2, R3 dan ground. Ini je. Kena lukis biji sama macam ni. So caranya adalah, nampak saya punya mouse ni, nampak? Kamu punya susunan sama tak dengan saya? Nampak ni, dekat sini kita ada, dekat toolbar kita ni, ada banyak-banyak ni kan susunan komponen ke sini. Nampak sama ke susunan kamu punya? Sama macam ni, ke atas ni. Sama ke lain? Beza sikit Cuba tengok ni icon. Dia ada place basic ni. Saya sama sama. So ambil yang ada resistor ni kan, simbol macam resistor. Dia sebenarnya place basic. So klik yang ni dulu sekali. Klik sekali je. So dia akan buka. So ini adalah kita nak pilih komponen lah. So kita tak payah pening-pening, dia ada banyak sangat kat sini kan. Database ni biar je, ni tak payah nak usik, biar je. Group ni dia point kepada basic sebab kita klik yang tadi kan, ni shortcut untuk basic, dia akan terus pergi ke basic ni. Sebenarnya kat sini ada banyak jenis ni. Kita nak apa komponen apa kita nak. So sekarang ni kita nak yang mula-mula adalah kita nak power supply dulu V1 V1 tadi. Kalau V1 sepatutnya macam ni, close dulu, saya close dulu, sorry kita close dulu. Terus kita ambil, kalau nak voltage kat sini, kiri sekali ni. Yang ni, ni di source ni. Dia ada tanda ground ni kan. This is symbol, ground symbol. So place source ni, klik sekali.
dia akan pergi terus shortcut pergi ke source. Source sini. And the source ni. Tak payah usik apa-apa lah, memang dia keluar source lah. Boleh? Kelas? Boleh? So bawah source ni, bawah kategori source ni dia ada apa yang kita nak pilih lah dekat sini. Power supply ke apa kan. So kalau kita nak pilih DC power supply voltage tu, kita pilih power source lah yang ni atas sekali ni. Okay, power source. Kemudian kita dah tahu DC kan. Kita klik DC power, so dia keluar bateri ni. Kalau AC bulat ni macam ni, plus minus. So DC ni, okay. Yang ni. Yang lain-lain sebenarnya ada, boleh juga kita guna. Kalau kita nak guna VCC, tapi yang ni kita tak. Kita nak follow sama macam dalam job sheet tu. Okay, boleh follow? Boleh? DC power, kita pilih yang ni. So okay lah, klik okay. So klik okay, so dia bila letak, dia buka balik ni, kita boleh tutup lah yang ni. Okay, nampak kecil je ni, saya zoom lah, zoom in lah. Kita zoom in. Letak ke mana-mana. Boleh follow setakat ni, kelas? Boleh ke ni? Boleh sir. Okay. Nanti lepas ni saya ingat. Macam saya kena, you all nanti install lah, semua orang install software ni nanti. Senang saya nak monitor, nak buat apa sekarang ni. Kalau semua install TeamViewer ni, saya boleh tengok semua orang sharing. Kasih saya boleh tengok semua sekali lah. Install lah, semua orang install TeamViewer ni, nanti saya explore, saya rasa boleh. So saya boleh tengok screen setiap seorang. Okey tak okey. Tanpa perlu saya access. Dia tak semestinya boleh access. Ini you all boleh screen sharing melalui ini pun boleh juga. TeamViewer. Kalau melalui sini satu orang dalam satu masa seorang je kan, melalui Google Meet ni kan, seorang je boleh share screen kan. Yang lain tak boleh kan. So TeamViewer ni tak silap saya boleh monitor lah semua orang serentak. So sangkut kat mana saya boleh tahu lah. Okay, you all install itu dulu, nanti kita tengok besok macam mana cara nak guna. Okay, so dah dapat ni kalau kita nak ubah voltage ni 12 volt by default dia bagi, secara automatic by default dia bagi 12 volt. So double click kat sini guna mouse, double click. So ni kita boleh ubah lah voltage, contoh kalau kita nak 9 volt, kita just type lah 9 and then okay lah, tu je. Macam tu je, kita boleh ubah nak 5 volt ke, kita boleh ubah cara penggunaan dia. Nama yang ni V1 tak payah ubah tak apa, nak ubah pun boleh sebenarnya. Biar by default lah macam tu, numbering dia tu. So kita ubah balik kepada 12 volt yang mengikut dalam job sheet tu. Okay, 12 volt. Boleh settle. Kemudian nak buat R1, R2, R3. R1 330 Okay, R1 macam mana? Kita pergi ke yang resistor tadilah, yang awal-awal saya tunjuk tadi. Okay, resistor ni klik. So dia akan terus jump ke basic. Dia under resistor ni under family, under group basic. Bawah group basic ni ada banyak jenis ni. Mana satu nak pilih ni? Okay. Basic virtual pun boleh. Bukan. Basic virtual bukan. Kita ambil, ni ada banyak kat sini kan. Kalau saya just ambil resistor yang ni lah. Nampak resistor kat sini. Saya pilih ni, resistor, so dia keluar kat sini banyak komponen kan. Kita tak payah pening-pening, walaupun dia tengah point value ni dekat 1 kilo ohm, ni 1 kilo ohm, kita just okeykan je, senang kita okeykan je, kita letak je sini. 1, nanti dia keluar lagi, okeykan, 2, 1 lagi 3, close. Walaupun 3 ni 1K, nanti kita ubah lah lagi dia punya value, senang je. Okay, let's say kita nak susun mengikut sama macam ni. R3 ni tegak, R1, R2 baring. R1, R2 baring, R3 tegak. Kita nak tegakkan R3 ni. So, senang je. R3 ni, kita klik dekat R3, tekan dekat keyboard, Ctrl R. Ctrl R. So, dia akan rotate lah. Ctrl R adalah stand for rotate. So, kita nak dia baring ke tegak. Boleh? Press. Ctrl R. Okay? Boleh? So last adalah kita nak ambil ground. Ground adalah dekat source tadi yang kiri sekali tu. Place source. Klik sini. So ground. Ground ni DC power, dia dah point dekat DC power. Kita ambil ground ni. Jangan ambil ground digital ni. Di ground ni ground digital. Kita ambil ground yang biasa ni. Okay, analog ground ni. So data kita adalah data analog.
So okey je. So kita letak sini lah. Okay, plus. Okay, kita betulkan dia punya value R1 330 kan, double click R1 330. Right, di sini 330 ohm, dia dah ada ohm sini. Okay je. Yang kedua adalah apa dia? Buatlah 470 560 buat 470. Okay. Dan last adalah 560. Okay, boleh? So nak sambungkan wire dia macam mana? Kita perlu sambungkan litar ni. Nak sambung wire senang je, letak mouse dekat sini. Nampak dia akan berubah ni cursor kan, bila kita letak dekat V1 ni. Sini kita gerak, letak je, nampak dia berubah jadi cross kan. Tanda T macam tu kan. So klik kat situ. Klik, lepas tak apa. Klik sekali je, lepas mouse tu. Lepas, so kalau kita bawa ke mana-mana mouse kita ni, kita tak payah klik sekarang ni kita klik sekali je tadi. Nampak dia bergerak, ni wire lah ni, kita pergi ke sini, klik lagi sekali, settle. 2 kali klik je. Ni pun sama, klik sekali, lepas tu geraklah mouse nak pergi ke mana wire ni, pergi ke sini, klik. Ni pun sama, klik sekali, lepas dia tangan tu, bawa mouse ke sini. Okay. Lepas tu yang ni pula, sini, klik sekali. Sini nak buat L, nak buat bentuk L. Kalau nak cancel, tekan right click Contoh sini, kita dah ni kan, pening dah macam ni kan. Oh nak cancel balik kan. Cancel balik, tekan right click, dia hilang. So yang ni klik sekali, pergi ke sini, nak naikkan dia ke atas ni, kita klik dulu sini sekali. Klik sekali, oh naik atas. Oh sambung sini. Okay, so selesailah litar ni. Okay, ada soalan untuk ini? Okay semua? Akila, okay Akila? Okay, sir. Haikal, okay kan? Okay, sir. Azim? Azim? Boleh Azim? Okay, sir. Boleh buat? Dah lukis tak? Dah, sir. Okay, senang je. So dah siap? Sir, Ya. kiranya kat job sheet yang dia suruh buat tu kiranya kat multisim ni kita kena lukis yang tu je lah. Yang ni nanti ada 3 data lah. Tapi kita buat file berlainan lah. Ni file pertama, nanti file kedua kita create new file. Kita buat data kedua ni pula. Nanti file ketiga ni pula. Oh, kiranya multisim tu untuk lukis litar je lah. Yes. Lukis litar dan buat measurement lah. Oh, okay sir. Okay, so dah siap yang ni. Kita nak proceed dengan measurement yang RT tadi, R total. R total, step number 2 ni, before connecting to supply, measure the resistance R total. Yang ni kena putuskan dulu, saya dah beritahu tadi kan, nak ukur R resistance mesti kena ukur dalam keadaan power off. Power off sekarang ni kita dah on kan ni, tapi kita belum run lagi litar ni. So measurement kita resistance, ambil multimeter yang saya tunjuk awal tadi, kanan atas ni multimeter, nampak saya punya mouse ni sekarang ke sini. Okay. Multimeter sini, klik sekali, so letak sini. So kita nak ukur adalah resistance R total. So kita putuskan dulu wire ni, klik sini, tekan delete dekat keyboard lah, delete kat keyboard, so hilang wire tu. So jadi kita sambungkan ke sini lah, macam tu, dengan ke sini lah, yang ni, okay. Macam ni pun boleh. Okay. Yang ni tak payah putuskan, tak apa ni, tak silap saya, boleh je ni. Nak putuskan pun boleh juga, kita tengok apa beza. Okay, so bila dah yang ni, kita double klik dekat multimeter, letak sini. So kita nak ukur ohm kan, resistance. Boleh? Plus. So kita dah boleh run simulation. Nak run ni, yang button hijau ni ke atas ni. Nampak? Button play ni, run ni. Okay? Okay, so tekan run. So kita akan dapat 1.36 kilo ohm. Sama macam yang calculation teori tadi lah. Teori tadi kan dah kira tadi 1360 ohm kan. Sama dengan 1.36 kilo ohm lah. Okay, ini jawapannya. Boleh? Plus.
Boleh sir. Okay, ni stop. Nak stop balik simulation, tekan button merah ni, stop. So bayangkan kalau tersilap buat ketika data ni on, saya sambungkan macam ni. Kita nak ukur resistance ketika power on. So tengok dia punya jawapan dia dapat run. Dapat tengok 1.2 giga ohm. Kan dah lari tu, bacaan salah kan? Betul? Kan? Salah ni kan? Sebabnya kita tak boleh measure resistance dalam keadaan power on. Kita mesti off kan dia. Itu basic untuk measurement resistance. Belum putus. Yes. Kalau dalam lab yang sebenar, kita tutup switch je. Data tu kita sambung, tapi switch tu kita tutup. Tapi yang simulation kita putuskan lah. Yes. Okay. Simulation ni maksudnya kita simulasi lah. Simulasi. Kita lakonkan sama macam yang real punya. So, software ni dah buatkan untuk kita. Okay? Boleh? Aina? Tapi tak boleh software, tak okey lagi kan? Mana Aina tadi? Hilang? Aina lost connection. Left? Line? Oh, saya pun tak record ni. Ya, okay. Bagus. Record pakai apa? Okay, semua advance. Lagi advance dari saya. OBS juga saya pakai pun. Okay, bagus, terima kasih. Sebab kalau saya buka OBS, saya rasa sekejap lagi nanti hang ni saya punya laptop. Tambah-tambah kalau bateri dah slow, saya charge, dia jadi panas, lepas tu buka Google Chrome lah, buka ni, jadi slow. Okay, so nanti dalam job sheet ni dia minta untuk masukkan data tu kan, bahagian result ni. Ni attach simulation result here kan. Tapi dia nak banyak ni kan, simulation ni kan, kolom simulation kat sini kan. Nak ukur RT, VR1, VR2, VR3. So sebenarnya you all kena gambar kat sini ni, kena tunjuk banyak lah gambar ni, ada gambar. Jawapan dia memang kena isi kat sini, simulation ni. Contoh yang ni, simulation, kita dah dapat tadi jawapan dia adalah 1.36K. Jadi jawapan dia kamu isilah dalam table ni. Boleh edit kat sini 1.36 kilo ohm. Contoh tulis macam tu. Ohm. Kilo ohm boleh lah. Okay. So tapi kat sini attach simulation result ni maksudnya dia nak attach gambar tu lah. Gambar tu dia nak. So maksudnya nak tahu betul tak cara kamu susun multimeter tu. Itu tujuan kenapa dia minta gambar kat sini. Tapi masalahnya kalau sini ada, nanti ada berapa lagi measurement ni kat sini. Ni semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 measurement kat sini. So patutnya ada 7 gambar lah kat sini kan? Betul tak? Kan? Betul tak? Okay, sebenarnya kita boleh reduce kan, kita boleh kurangkan lah, tak perlu 7 gambar sebenarnya. Yang mana boleh combine, kita combine. Yang mana tak boleh combine, kita tak combine gambar tu. So dalam satu gambar, kita boleh ada banyak measurement terus. Boleh? Kalau cuma untuk resistance total ni je yang kita tak nak, kita kena asingkan lah gambar dia, sebab dia je yang kena putuskan wire. Bila nak buat measurement yang lain-lain ni, VR1, VR2, VR3, IR1, IR2, IR3 ni, yang ni semua kena on supply kan. So yang ni kita boleh, kita boleh combine. Okay? So saya cadangkan, you all buat macam ni je. Ni satu gambar untuk RT, satu gambar, kena ambil, kena print screen lah yang ni Print screen yang ni. Tak keluar lah. Terus begini. Okay, kena print screen dulu yang ni. Kita pulanglah cara nak print screen macam mana. Kalau saya guna cara lebih smart lah. Ni pun you all boleh print screen lah. Kalau nak print screen cara lain, saya buat macam ni je. Saya pilih Ctrl A, saya tekan Ctrl. Ni saya stop dulu, masih lagi ada bacaan sini. Okay. So Ctrl A maksud dia akan pilih semua sekali kan. Ctrl C adalah copy lah kan. So saya paste lah dalam Microsoft Word. Ya, kita buka Microsoft Word.
nak print screen cara macam biasa yang tekan dekat keyboard tu kan, print screen pun boleh, nanti adjust sendiri dia punya size gambar. Buka Word. Okay, so Microsoft Word. So kita paste lah kat sini, Ctrl V Ctrl V adalah paste kan. Oh yang ni, oh sorry, yang ni tak boleh. Tak boleh macam ni. Tak boleh Ctrl C macam tu, tak boleh sebab tak nampak yang ni, bacaan ni. So cara lebih smart, bolehlah guna print screen dekat keyboard tu boleh. Ataupun boleh juga buat, kalau saya buat kat kaedah nampak macam bijak sikit lah cik. Caranya ialah mana okay, tools, pergi ke tools ni, capture screen area ni. Capture screen area ni kan. Okay, so yang ni, so dia nampak benda ni. Ada screen, ada kotak ni. Saya boleh alih kotak ni, saya adjust lah dia punya size, saya nak size berapa yang boleh cover semua sekali ni. Okay, so saya tekan copy ni lah, ini copy, dia pun dah copy lah. Dia copy, nanti pergi ke Word, saya paste dia, Ctrl V ni, paste. Apalah, cantik lah macam ni. And then you all boleh resize lah. Resize kalau nak kecil kan. Tapi pastikan nampak lah dia punya bacaan nilai ni. Janganlah satu gambar ni satu kertas A4. Nanti tebal sangat lah report. Okay, so you all kena adjust lah. Dia satu table untuk yang ni semua ni ada, nanti ada ni satu gambar. Untuk voltage, tiga voltage ni satu gambar kita combine. Ni untuk current pula satu gambar. So ada 3 gambar je lah. Okay, 3 gambar je untuk satu table ni. So sini nanti ada 1, 2, 3 gambar, senang. Okay, jimat space. Okay, boleh ini cara nak screenshot ataupun nak screenshot cara biasa, print screen dekat keyboard tu tekan, boleh juga. Okay, cara nak combine VR1, VR2, VR3, satu gambar pula macam ni Okay, ni nak ukur voltage saya dah beritahu tadi, cara nak ukur voltage, ni saya dah beritahu, nak ukur voltage mestilah secara parallel, sama macam cara kita ukur resistance tadi lah, macam ni kan. So VR1 adalah diukur betul-betul antara kaki, dua kaki R1 ni lah. Kalau VR2 antara kaki R2, VR3 kaki R3 lah. So macam mana nak buat? Come on. So yang ni saya pangkah dulu. Print screen area ni biar dulu, tak apa. Okay, kita sambung wire, voltage. So yang ni multimeter kita potong wire dia ni. So kita sekarang ni nak ukur VR1 kan. VR1. So letak sini lah. Okay, kelas. So sambungkan VR1 macam ni. Sini ke. Sini. This is voltage VR1 lah. Okay, boleh kelas? So ambil lagi multimeter. Multimeter satu lagi letak sini. VR2 pula. Susun lah bagi cantik, nampak sekata kedudukan. Okay. Ini adalah untuk ukur VR2. Kemudian ambil satu lagi multimeter, kita letak kat sini. Kita nak ukur apa sini? VR3. Kita mesti ukur secara parallel lah antara dua kaki komponen. So tak nak bagi confuse, kita rename lah. Kita rename, boleh rename tak? Ya, macam boleh rename. Right click, yang kalau nak rename try right click. Tak boleh ni, right click ke sini je. Tak boleh juga set. Boleh rename. Tak boleh, tak apalah. Tak penting lah rename tu. Yang kalau dah letak sini saya dah faham lah. You all ukur ni VR1, VR2, ni VR3. So ni satu gambar je lah jadinya. So kita buka setiap satu ni, bacaan dia, apa dia. So double klik lah pada setiap satu. So susun multimeter 1 letak sebelah dia kat sini, bacaan dia. Multimeter 2 kat sini.
Cuba buat supaya dia tak bertindih lah. Tak tutup kita punya data. R1 sini, R2 sini, R3 sini. Okay. Nanti kita nak gambar, kita besarkan nanti. So senang aja Okay. So kita run lah. Kita run. Secara teori macam mana, berapa dia punya value, you all carilah calculation teori yang itu macam mana cara nak kira kan. Kalau contoh VR1 ni, VR1 sama dengan I darab R1 lah. I dalam data ni. I dalam data ni adalah sama I lalu dekat current lalu dekat R1 sama dengan R2 sama dengan R3 lah sebab dia current secara series kan. Data secara series, current di dalam tu adalah bernilai sama Okay, so cara nak cari voltage dekat R1, VR1 ni adalah kalau calculation VR1 sama dengan I darab R1 lah. So, kita cari I tu dulu. I tu macam mana nak cari? Macam mana nak cari kelas I tu? I sama dengan V bahagi R total lah. Kan? Betul tak? Itu secara teori Okay, nanti kita compare lah. So run yang ni kita kena set measurement voltage. Okay, so ini dapat 2.9, ini dapat 4.147, ini dapat 4.94. Okay, boleh kelas? Boleh? So dah boleh print screenshot ini, copy to clipboard. Ini kita masukkan dekat sini. Gambar, adjust jangan terlalu besar, biar muat. Okay, selesai. Mungkin you all keluar wire warna merah macam tu kan? Betul tak? Wire warna merah. Saya punya black and white saya dah setting So cara nak setting black and white, tak nak pening warna merah. Bila print warna merah ni kadang-kadang tak keluar colour kan. Kalau print kan, ataupun tak cantik lah warna merah kan. So caranya adalah, lupa beritahu tadi awal-awal. Pergi ke option, atas ni option. Kemudian pergi ke sheet properties. Kemudian tengok pada color ni. Color. Ni saya pakai white and black. Okay, white and black. Okay. White and black. Black and white jadi apa black and white jadi macam ni, background hitam. Tak nak. Kita pilih white and black. Macam tu. So, semua akan jadi warna hitam lah dia punya wire. Cuba buat. Jadi tak? Nanti tekan lah. Okay. Jadi tak? Jadi tu lagi smart sikit lah bagi saya. Tapi kalau you all rasa nak tukar colour lepas tu, walaupun dah buat black and white, tapi tiba-tiba lepas ni nak wire yang berlainan setiap satu contoh yang ni je nak warna merah kita boleh tukar ni. Wire ni kita klik, wire ni right click pula pada wire ni. Klik dan right click. Right click segment color ni kalau kita nak tukar wire ni je warna merah. Okay, kita nak tunjukkan dia adalah sama macam real multimeter. Real multimeter warna merah positif tu adalah positif probe adalah wire merah. Kan? Ni negatif probe adalah wire hitam. Kita boleh tukarlah color macam ni. Ni pun sama kalau nak tukarlah. Sajalah ni, tak apa, tak tukar pun tak apa. Ini dia wire dia ni je. Segment color. Wire ni penting kalau kita guna equipment oscilloscope lah nanti lepas ni kalau kita belajar nanti. Oscilloscope penting sebab kita nak warnakan dia punya waveform tu. Okay. Ini kalau nak macam ni boleh. Ini maksudnya real punya equipment. Kalau kita guna equipment yang sebenar, multimeter ni kan. Multimeter sebenar kita ada dua wire, probe lah kita namakan probe, P-R-O-B-E, probe. Probe warna merah dan hitam yang sebenar. Okay.
Sedoor. Tak boleh buka banyak-banyak. Okay, nampak kan sini kan probe dia ni warna merah dan hitam kan. So merah tu adalah positif, hitam tu adalah negatif. Semua merah hitam semua. Okay, so jadi kalau dalam real punya measurement dalam lab nanti yang merah tu kita sambungkan ke mana kalau nak ukur voltage? Ke sini. Mula-mula. Kenapa kat sini? Bukan dekat sebelah kiri ni. Sebabnya kita ikut arah aliran arus. Arah aliran arus kita adalah sekarang ni adalah dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif. Dari sini. Ini adalah positif supply kan. So jadi positif supply, jadi current kita akan mengalir macam ni lah. Akan pergi ke sini. Okay. Maksudnya dari kiri ke kanan. Sebab dari positif susah nak buat anak panah ni. Baru faham lah macam tu Okay. Arah aliran arus adalah dari positif voltage, nanti dia pergi pusing lah sekali, dia akan patah balik ke negatif voltage. So jadi kita nampak arah arus dalam kes ni adalah mengikut arah jam kan, dari kiri ke kanan patah balik. So dia adalah arah jam lah. So jadi dia jumpa dekat kaki yang ni dulu. So multimeter kita yang color merah, probe merah tu kita sambungkan dekat point yang mula-mula current tu masuk ke sini dulu. Kalau dalam real equipment, real situation yang sebenar. Okay. Sebab tu saya tanda warna merah macam ni. Okay, boleh Kalau terbalikkan apa jadi? Kalau terbalikkan, kalau positif ni kita sambung ke sebelah kanan ni, negatif ni kita sambung ke kiri. Maka voltage kita akan dapat negatif value lah. Sebab cara kita ukur adalah berlawanan dengan arah arus yang bergerak. So dia akan jadi negatif voltage. So tak betul lah cara macam tu, tak betul, tak kena lah. So kita buat macam ni. Okay, boleh faham So senang lah, 3 measurement dalam satu gambar saja. So dah jimat lah kita punya space. So muat lah kalau nak masukkan kat sini ni gambar ni. Okay, nanti jawapan dia tulislah kat sini. Jawapan yang dapat tadi, setiap satu tu berapa, tulis sini dan sini. Okay, kelas? Boleh? Jelas? Okay ke semua? Okay. Okay, so teruskan dengan yang lain pula lah. Step yang lain tu. Okay, so yang ni nanti boleh save lah yang ni save. 1 liter kita save satu file, buat macam tu Nanti liter yang kedua, liter parallel tu lain pula. File lain pula. Yang combine dalam satu ni jadi pening lah. Boleh je nak combine, cuma jadi berselerak lah, penuh. So elok asingkan lah. Okay, so untuk current ni macam mana IR1? Saya tunjukkan satu je IR1 nanti you all buat sendiri So ini pangkal. Okay, IR1 saya delete yang ni. Saya beritahu tadi kalau nak ukur current, caranya adalah series ke parallel dengan komponen. Yes. Ini. How to measure current saya dah beritahu tadi. In series. Nak measure current adalah secara series. Maksudnya kita kena letakkan multimeter kita ni di dalam liter tu secara series dengan komponen tu. Itu caranya. Okay. So jadi IR1 kita nak ukur IR1 ni yang mula-mula ni IR1, IR2, IR3 you all buat sendiri saya tunjuk satu je. Semua saya tunjukkan nanti hore best kan. Lecturer dah tolong buatkan. So IR1 saya adjust ni, saya tekan anak panah ke kanan anak panah pada keyboard tu ke kanan. Jadi dia memanjang sikit, panjangkan dia. So multimeter ni saya letak sini.
So saya nak letak multimeter ni secara series dengan R1 sebab nak ukur IR1 current yang lalu IR1. Sepatutnya current lalu IR1, lalu IR2, lalu IR3 samalah kan sebenarnya sebab dia adalah data series. Cuma kita nak buktikan je. Okay, so jadi kita buat kita putuskan lah kat sini wire ni. Saya klik, saya tekan delete. Saya lalukan kat sini wire. Okay. Mesti positif dulu sebab current dia mengalir, R1 dia masuk positif dulu. Gitu. Kemudian bayangkan current tu masuk ke dalam ni, ke sini, kemudian masuk. Kemudian dia keluar sini pula current. Dia akan mengalir macam tu. Ke sini. Susah. Yes. Dah. Tu ada just imagine lah. Susah pula lukis. So, jadi current lalu sini masuk pergi ke atas, masuk ke multimeter kita. Kemudian dia lalu keluar sini, negatif, pergi ke sini, dia pergi macam tu lah. So bila current mengalir melalui multimeter, jadi kita boleh ukur lah dia punya current value berapa. So double klik ke sini, pastikan adjust pada kertas ni lah. Okay. So sini, pastikan kita nak ukur sekarang ni what we want to measure is current A lah. So jenis apa? AC ke DC? Ni DC, ni tanda DC. Kalau macam ni AC. Sekarang ni kita punya data adalah DC. So DC lah sini. Okay. So itu je untuk ukur current. Okay. So jadi berapa value-nya? Run lah. So buktikanlah melalui calculation. Macam mana boleh dapat ni nilai 8.824. Okay. So dah dapat yang ni. So macam biasa macam tadi lah. Screenshot lah. Okay. Screenshot masukkan result tu. Okay. Cuma eloknya combine lah tiga-tiga. Tiga-tiga terus saya dah cakap tadi. Tiga-tiga ni IR1, IR2, IR3 ni kita boleh combine kan. So nak ukur IR2, IR3 macam mana? You all letaklah satu lagi multimeter sini. Satu lagi multimeter sini. Tunjukkan macam mana. So sebenarnya basically akan dapat samalah value dia sepatutnya. Tapi tunjukkanlah tiga-tiga multimeter. Just nak buktikan bahawa sama nilainya tiga-tiga tu. Okay, so satu gambar sahaja. Ada apa soalan untuk ni? Ada soalan? Ya. Calculation, kira macam kita buat dalam teori ya, sesi teori kelas kita sebelum ni tutorial tu kan. Calculation macam tu lah. Sepatutnya. Yes, should be safe. Yang jadi berbeza biasanya kalau bila kita masuk dalam lab, kita buat secara praktikal, komponen sebenar, komponen tu ada tolerance kan. Ada tolerance berapa persen, kan dah belajar resistor kan ada tolerance yang color code warna gold, silver ke apa kan, itu tu. So yang tu ada 5% ke 10% ke dia punya tolerance tu. So itu yang main peranan yang akan menjadikan nilai voltage dan current measurement kita akan lari sedikit lah berbanding dengan teori. Okay. So saya rasa jelas lah ni cara penggunaan multisim. Okay. So nanti you all save lah. So bila nak buat lita yang kedua, pergi ke ni lah, new lah. New ni nampak kan? New ni. New ni. Ataupun file new pun boleh juga. Sama lah So, kita buatlah new file. Buat file baru. Save dekat folder yang sama macam tadi. RAM tak power dah ni. So nanti kalau ni dia tanya nak buat yang satu ni, ambil yang blank je. Blank je, create. Okay.
Itu je. Buka dulu. So, kita dah dapat design number 2 lah. Ini nanti save lah. Saya tak save ni. Kalau nanti korang save lah ini. So buatlah litar yang kedua pula untuk litar yang kedua. Muka litar kedua. Atas. Litar kedua pula Ini pula lukis lah. Sama sebiji macam ni. And then baca betul-betul dia nak measurement apa. Letak betul-betul multimeter mengikut peraturan dia. Series ke parallel. Kita tahu. Okay. And then dapatlah sama macam tadi je lah. Senang je. And then yang ni pula. Okay, ada soalan? Settle lah ni, saya dah explain ni, you all kena buat lah. Tinggal lagi you all kena buat and then saya akan tengok lah monitor you all punya progress. Besok dah siap lah semua ni. Semua ni saya nak tengok semua dah siap. Ataupun waktu kelas, you all boleh buat juga petang ni ke malam ni boleh buat anytime waktu free. Tapi waktu kelas besok saya nak tengok ada progress lah ada progress. Kita target besok dalam sesi kelas tu semua dah settle. Dah dapat dah dia punya jawapan dia semua. Okay, saya akan. Okay, ada soalan? Senang je. Ini baru kita gunakan multimeter. Sebenarnya ada kaedah lain kalau tak nak gunakan multimeter. Bila dah banyak-banyak multimeter dalam satu litar, jadi pening Kalau ni litar simple, kalau litar yang kompleks, nak ukur semua voltage dan current, mesti dah berpuluh-puluh multimeter akan ada kan. So ada kaedah lain sebenarnya untuk kita tak nak berserabut litar kita. Kita guna probe yang lain Itu boleh juga, cuma itu saya tak nak tunjukkan lagi sebabnya you all kena mahirkan dengan cara nak ukur menggunakan multimeter dulu. Sebabnya nak gantikan, sepatutnya you all masuk lab yang sebenar kan. Lab yang sebenar pakai multimeter. So dalam ni pun kita nak cuba bagi keadaan yang sama macam tu. So multimeter lah kita gunakan probe lain. Okay, ada soalan? Saya tak nak sentuh bahagian breadboard ni sebab kalau saya sentuh bahagian breadboard ni nanti tak ada kegunaan lagi lah setakat ni. So breadboard ni hanya untuk kalau yang benda fizikal depan mata ada barulah you all sendiri akan mengelirukan sedikit mengelirukan. Yang ni you all akan belajar nanti sem depan nanti dalam subjek EWT. Okay, ada soalan? Untuk ni? Kita dah habis ni? Tak ada? Semua okey Amisha okey Amisha? Tuan Nur Amisha? Okey, sir. Okay. So, jangan lupa semua orang ni lama-lama kenapa dia keluar 3 ni sampai 3 saya download ni. Okay. Jadi kita tengok. So, software ni juga nanti saya boleh bantu siapa yang ada masalah nak install multisim tu. Okay. Saya gunakan software ni juga. Saya pakai yang free je. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Saya nak ambil attendance Okay. Saya stop sharing. Okay, boleh buka kamera sekejap. Siapa yang ready? So bolehlah bincang sama-sama atau kalau dua-dua ahli grup ada okey laptopnya okey, tak ada masalah, software tu boleh install, masing-masing buatlah. Masing-masing buat, compare, tengok samalah jawapan ada. So ambil lah jawapan mana-mana salah seorang untuk masukkan dalam report buat macam tu okay. Yang pasti you all kena try, setiap orang kena try. Jangan aku ni babak komputer ni tak power lah, bagi dekat member je lah. Aku ni tolong tulis-tulis je lah, tolong kira-kira je lah. Jangan buat macam tu. Nanti rugi skill tu tak dapat Okay, semua dah ada. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya save kejap.
Okay, so kalau tak apa, itu je lah kelas untuk hari ni. Kemudian banyak lagi sebenarnya software ni macam-macam lagi kita boleh buat Kita boleh design PCB pun boleh gunakan software ni sebenarnya. Semua tak famous sangat lah guna yang ni untuk buat PCB Tahu PCB printed circuit board Kita nak buat dalam bentuk board yang kita boleh pada board kita boleh solder nanti kan. Board yang biasa kita tengok kalau board elektronik macam mana yang warna hijau tu kan. Board tu. So software ni pun kita boleh buat kita boleh design dia punya board tu macam mana dia punya susunan komponen dan juga line-line dia tu. Jadi kita boleh fabricate lah board tu. Itu yang best macam-macam boleh buat. Okay, so that's all untuk hari ni daripada saya. So pastikan you all buat Okay, kelas. Okay. Okay, sir. So thank you semua untuk hari ni. Okay, kita jumpa lagi Okay, besok. sir. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.